Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i, maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran, yang mana kita sedang bincangkan berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 39, yang ia merupakan pendahuluan bagi surah Al-Baqarah. Itu berkait dengan tajuk Hidayah Quran dan Khilafah Insan. Dan kita dah ambil tafsir ringkas, dan sekarang ini kita sedang bincangkan berkenaan dengan pengajaran-pengajaran yang diperolehi, yang diistimbatkan daripada ayat 1 sampai 39. Yang itu kita dah ambil adalah berkaitan akidah, tentang akidah. Kita dah bincangkan apa masalah akidah yang ada dalam ayat-ayat berkenaan, dan masa tak habis ada sikit lagi. Yang terakhir kita sampai itu adalah berkenaan dengan dalam penciptaan Al-Quran mengenai pengkhalifahan Adam, macam mana Adam menjadi khalifah. Dalamnya ada perincian penciptaan yang, dan juga dalam perincian ciptaannya dalam surah A'raf, Al-Hijr dan Sad terdapat penolakan dalam kisah ini atau pemberitahuan Allah Taala ni, penolakan terhadap teori evolusi yang apa seorang dulu pengkaji bahasa Inggeris Charles Darwin yang telah menerbitkan pada tahun 1859 buku bertajuk On the Origin of Species, yang berkisar sekitar asal kehidupan yang merupakan itu sel dalam lumpur, kemudian dan alam semesta jadi menggunakan sebahagian hidupan punca-punca pengekalan, lalu ia membawa kepada pembaikan spesies yang terhasil darinya spesies yang maju seperti kera, dan juga yang lebih maju seperti manusia, lalu menjadi pengekalan keturunan. Teori ini secara keseluruhan bertentangan dengan apa yang didatangkan dalam Al-Quran, bahkan Taurat pada kisah Adam dan Hawa. Dan ayat-ayat mengenai penciptaan memerlukan kepada penjelasan. Maksud saya, tak langsung memang ayat tu kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, penciptaan Adam AS melalui proses-proses dia turab, kemudian tin, kemudian tinul lazib, kemudian salsal min hama'im masnun, kemudian salsal kal fakhar, kemudian barulah Adam. Jadi kalau ikut proses berkenaan, sebutan berkenaan dengan kejap turab. Turab ni tanah kering tanah kering, tanah debu. Kemudian bila campur dengan air jadi tin, tanah basah. Kemudian bila dia diuli-uli jadi tinul lazib, tin tanah yang liat. Kemudian dibiarkan tanah liat berkenaan jadi salsal min hama'im masnun, tanah liat yang mula berbau dan juga kehitaman. Kalau kita tanah liat tu kan kita biarkan lama, dia akan mula ada bau-bau macam hanyir sikit. Okey. Kemudian salsal kal fakhar, daripada tembikar, daripada tanah liat yang seperti tembikar, ini keras. Lepas tu dibiarkan kering sampai keras. Lepas tu ada tunjukkan roh. So itu kita tak bincang ke sini lah. Nanti insya-Allah kalau sampai pada ayatnya kita akan bincangkan. Tapi secara tak langsung keseluruhan perkara ini tentang akidah, tak boleh ada seorang manusia ni yang muslim, mukmin, mengakui atau mempercayai wujudnya transition daripada beruk menjadi orang. Dia percaya benda berkenaan, dia telah kufur dengan Al-Quran. Automatik. Pasal Allah Ta'ala tak pernah nyatakan. Dan bahkan macam tajuk berkenaan dengan Mesolitik, Paleolitik dan sebagainya. Adam AS dia turun ke dunia dah bercakap. Bukan baru dah tengah kan. Macam orang hutan, tak ada. Bahkan Adam turun dalam keadaan berilmu, bukan dalam keadaan tidak ada ilmu. Mana dia malu, semua sekali ada pada dia. Dia bercakap, dia berbual, bahkan Allah Ta'ala suruh dia belajar, bagi salam pada para malaikat. Semua berlaku sebelum penurunan dia ke bumi. Jadi dia memangnya adalah makhluk yang berakal, bercakap dan sebagainya. Bukannya datang makhluk tak ada bahasa, tak tahu benda-benda dan sebagainya. Jadi secara tak langsung benda ni menolak. Cuma kalau orang kata, tapi ustaz, diorang jumpa dalam hutan, dalam gua tu, itu kebarangkalian yang terbesar adalah anak Adam, manusia juga tersesat masuk hutan. Tak jumpa jalan balik, buat komuniti sendiri kat dalam hutan. Tu cerita dia. Itu sebab kenapa kita tak jumpa berkenaan. Pasal civilization manusia ni, kita akan makin bertambah, bukan makin teruk. Makin bertambah, makin geruk. Hujan dah. Okey. Baik jelas Baik, hari ni sambung sikit lagi berkenaan akidah, kemudian nanti kita masuk pada syariah hukum syarak. Baik. Seterusnya muka surat yang ke-68. Berapa ni? 68 perenggan yang kedua tu. Baik.
Berkata pengarang buku kita hafizahumullah, menunjukkan firman Allah Ta'ala, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Kan ketika Allah Ta'ala kata pada para malaikat, alam aqul lakum, adakah tidak aku kata pada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui perkara gaib langit dan juga bumi. Wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kamu nyatakan, apa kamu sembunyikan. Ya, ini sebenarnya Allah Ta'ala beritahu bahawa dia aku tahu benda gaib, dia saja. A'lamu ghaibas samawati wal ard. Itu maksud dia kepada bahawa ilmu gaib ni hanya milik Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja yang bersendirian dengan ilmu gaib. Pasal ketika waktu macam zaman kita, banyak sangat orang tahu benda gaib. Pelik juga. Pasal sebenarnya bila Allah Ta'ala kata dia tahu benda gaib, dan ketika penzahiran berkenaan adalah apa dalam hati para malaikat, atau dalam diri para malaikat. Kita tahu malaikat ada jantung ke tidak, tapi kita tahu dia ada kata-kata dalaman. Ada juga pada iblis ketika itu. Allah Ta'ala tahu apa yang diorang sembunyikan, apa yang diorang nyatakan. Apa kata-kata mereka sebut, apa dalam hati mereka ada. So, jadi Allah Ta'ala kata aku tahu semua sekali. Jadi kalau zaman kita sekarang ni ada orang kata saya tahu pada hati awak, ada masalah. Tahu isi kandung hati orang kan, tak boleh. Pasal apa? Pasal asas dalam perkara ni Allah Ta'ala isytiharkan dia yang tahu, yang lain tak tahu. Dan bahkan kalau kita lihat dalam surah jin, ataupun siapa-siapa yang dizahirkan dengan Rasul, kerana ini asas. Ilmu ghaib ni kita kena tunggalkan Allah Ta'ala dalam perkara ni. Bahkan Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala supaya kata pada kita, supaya kata qul la ya'lamul ghaiba samawati wal ardi illa Allah. Tak tahu perkara ghaib langit dan bumi ni kecuali Allah. Tak tahu perkara ghaib langit dan bumi kecuali Allah Ta'ala. Jadi bila kita bahaskan secara asas, memang tak boleh siapa diberikan ilmu ghaib. Janganlah dia kata kalau nak bagi, nak buat macam mana? Dah itu rezeki. Ada orang dia kata tak mustahil. Tajuk tak mustahil ni boleh bincang panjang-panjang lebar, tetapi bila ada ayat menafikan, maka stop kat situ. Lebih lagi kalau ni contoh macam kita kata 3 ayat terakhir surah jin. Itu dia antara ayat yang menafikan sama sekali. Siapa-siapa kata dia kasyaf dan sebagainya, maka ayat ini menafikan. Ada orang kata, ustaz, kisah Khidir. Khidir dia adalah nabi daripada nabi-nabi Allah, dan mukjizat dia kita tahu yang nyatanya macam mana. Tapi cuma dia ni menerima arahan Allah Ta'ala untuk buat benda-benda berkenaan. Macam Musa AS bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Khidir macam mana Allah Ta'ala berikan pada dia wahyu, kita tak tahu kan. Jadi secara tak langsung asas dia, kalau para anbiya disuruh, diperintahkan, macam kita membunuh kan dalam Islam, dalam amanah agama haram. Tetapi bila datang arahan dalam Islam untuk berperang, halal pula bunuh orang kan, ataupun orang tu murtad, ataupun orang tu berzina sedangkan dia telah berkahwin, direjam sampai mati. Kan benda berkenaan adalah satu benda yang kita kata nampak macam brutal. Yang kita kata Nabi SAW adalah seorang yang cukup penyayang, dia cukup lembut, mudah memaafkan. Tapi bila sampai pada benda tu Allah Ta'ala perintahkan, dia stop. Dia bukan masalah benda tu bukan benda tu kehendak dia sendiri. Jadi secara tak langsung macam tu juga dengan apa yang berlaku pada Khidir. Bila mana dia bunuh budak tu, kemudian dia pecahkan kapal tu, kemudian apa benda yang dia buat tu, dia kata wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku buat benda ni daripada kehendakku sendiri, daripada keinginanku sendiri, daripada arahanku. Mana maksud dia, aku buat ni bukan kerana aku nak, tapi Allah yang nak. Itulah zalika ta'wilu man lam tasti' alaihim sabra. Itulah apa benda penjelasan apa perkara yang kamu tak boleh nak sabar di atasnya. Mana kau tak boleh sabar, itulah kisah sebenar dia. Maksudnya secara tak langsung di situ bukan penzahiran ada dia berkongsi ilmu gaib. Ni ada orang dia salah faham, dia baca ayat tu, dia kata ilmu gaib tu dia dikongsi oleh Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk dia. Okey. Dia ayat surah jin 3 ayat terakhir surah jin, Allah Ta'ala nyatakan alimul ghaib. Alimul ghaib ni kaitan dengan surah Al-Baqarah yang Allah Ta'ala kata bila para malaikat tak boleh jawab berkenaan dengan soalan-soalan yang Allah Ta'ala tanyakan berkenaan benda-benda, Allah Ta'ala tunjuk pada para malaikat, Adam boleh bagi tahu. Bila Adam cakap, bagi terang kepada tersebut, kemudian Allah Ta'ala pun nyatakan alam aqul lakum, tidak aku kata pada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sebenarnya aku mengetahui perkara gaib langit dan juga bumi. Itu yang Allah Ta'ala nak zahirkan. Jadi di sini dia diperjelaskan lagi bahawa Allah Ta'ala nyatakan alimul ghaib, dia yang tahu benda gaib. Fala yuziru ala ghaibihi ahada maka dia tak buka perkara gaib daripada siapa-siapa pun. Tidak pada sesiapa. Sebab bila ada orang mengaku, dia kata apa esok jadi, apa awak kahwin siapa,
anak awak berapa, nanti awak, dia sebut saja benda tu, maka dia ada masalah. Pasal Allah Ta'ala kata takkan zahirkan. Kalau dia kata orang tu sebut para Nabi, Allah tak sebut lepas tu. Illa manir tada min rasul, kecuali siapa-siapa yang ridai di kalangan Rasul. Kenapa Rasul boleh, orang lain tak boleh? Fa innahu, kan sungguhnya, yasluku min baini adaihi wa min khalfihi rasada, menyusur depan bagi para Nabi ini, dan belakang dia apa? Pengawal. Sebab kenapa para anbiya dikatakan sebagai maksum. Anything yang mereka buat, tindakan mereka yang kalau Allah Ta'ala berikan jadi menampak di mata kita macam salah, ia sebenarnya adalah aturan Allah Ta'ala supaya menjadi syariat. Macam Adam AS, dia makan buah daripada pokok, daripada makan dari pokok yang dalam syurga tu. Ketika dia makan tu, kita kena baca banyak aspek. Jangan baca satu, tengok Adam pun buat dosa juga. Jangan yang beliau tu berdosa, Nabi-Nabi pun berdosa juga. Salah. Kerana para anbiya adalah apa? Untuk ikutan kita. Bukan ikutan buat dosa tadi. Taubat, kan? Kembali pada Allah Ta'ala, pengharap Allah Ta'ala, doa pada Allah Ta'ala. Benda-benda tu tadi kita kata sebagai ikutan kita, bukan yang lain. Bukan yang lain. Tapi banyak orang salah faham. Dia ingatkan pada para Nabi pun boleh salah. Dia ada satu ekstrim, boleh salah. Dia kata boleh salah. Boleh salah, boleh betul. Manusia macam kita. Manusia macam kita. Makan, demam, sakit, tidur dan sebagainya. Tetapi dalam masalah kesalahan, tidak. Mereka bersalah, dijadikan bersalah. Sebab apa? Sebab semua hatta mimpi para anbiya ni, kita kata semua lintasan hati mereka adalah daripada Allah Ta'ala. Semuanya. Yang kita nampak salah pun masih lagi daripada Allah Ta'ala. Ini kena ingat Ini pasal adab kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perkara ini kita kata para anbiya salah. Kita kata mereka dijadikan bersalah untuk panduan umat. Macam Nabi SAW, kita terangkan berkali-kali, kita kata dia terlupa solat 4, dia solat 2 je. Ataupun dia terbangun lewat subuh dengan para sahabat beramai-ramai. Sedangkan Nabi kata, aku tidur dua mataku, hatiku tidak tidur. Nabi cakap terus terang macam tu. Tapi kita kata tindakan Nabi SAW tadi adalah semuanya wahyu Allah Ta'ala untuk panduan bagi umat. Dan sebab itu kita kata, bila benda tu Nabi kata tentang perkara sekian berlaku, macam contoh macam Nabi suruh para sahabat macam Ali bin Abi Talib dulu dengan Miqdad bin Aswad disuruh kejar pergi jalan satu tempat, sampai satu tempat nanti dia akan jumpa seorang wanita dengan dalam perjalanan nak pergi Mekah, minta dia mereka ambil daripada dia surat. So cari tak jumpa. So in the end, lepas tu bila perempuan tu dah diselongkar membara, tak ada juga. So sekali Ali pendiam, Ali kata, demi Allah Rasulullah takkan tipu, takkan silap. Dia kata either kau bagi aku ataupun aku bogilkan kau. Ataupun tu keluarkan daripada selai rambut dia, tunjukkan surat. So bawa balik kepada Rasulullah. Rasulullah pun bila surat itu dibuka, dibaca depan Rasulullah SAW, dan nyata surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu bagi Rasulullah SAW kata pada Hatib, ya Hatib, ma hadha. Wahai Hatib, apa ni? Mana Nabi cakap yang panjang tu, Nabi tak pun mengaku dia tahu benda gaib. Faham tak? Tapi orang kita ni, ini firasat saya. Kalau awak kahwin dengan orang ni, jadi macam ni. Kalau kau macam ni, ini firasat yang kita tak boleh pakai lah. Jangan kita gunakan sebagai hukum. Bahkan kita kata benda kebaikan manusia atau keburukan, kita tahu. Sebab kenapa kita kata macam perkahwinan berlaku, kita kata tak elok macam ni. Tapi kita disuruh supaya apa? Doa keberkatan, bukan doa perpisahan untuk orang tu, bercerai dengan orang. Mana ada? Islam ajar kita nampak orang dapat nikmat dan sebagainya, kita supaya apa? Sebut barakallahu fik atau barakallahu lakuma, barakallahu lakum. Kita disuruh berdoakan orang berkenaan untuk kebaikan. Bukannya kita datang untuk apa? Tuan-tuan sekian, tuan-tuan sekian, tuan-tuan sekian. Tak ada. Islam tak ajar itu. Pasal kita tak tahu benda gaib. Hatta yang berlaku pada Usama bin Zaid bila dibunuh orang yang kata la ilaha illallah. Kan Nabi kata apa? Kenapa kau tak belah dada dia, kau tengok dalam tu ada tak iman? Ada tak ilaha illallah dalam tu? Mana Nabi SAW ikut zahir keadaan, semua orang faham bahawa orang tu lafazkan la ilaha illallah kerana apa? Takutkan pedang. Tetapi Nabi SAW tak terima benda tu. Sebab kita tahu dalam hati dia ada apa. Faham tak? Kalau letak orang kasyaf, semua nampak. Ini sekian, ini sekian, kasyaf. Ini masalah dia. Yang kita kata sama je. Jadi secara asasnya hanya para anbiya saja. Kenapa tak nak beri para anbiya saja? Liya'lama an qad ablaghu risalat rabbihim, supaya diketahui, Allah Taala mengetahui, mana menzahirkan an qad ablaghu risalat rabbihim, bahawa sungguhnya mereka para rasul tadi telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Mana kalau dikata punca jalan ilmu ghaib tadi, semua orang ada. So rasul cerita. Lepas tu rasul tertinggal, tukang telik cerita, bomoh cerita, orang ni cerita. So macam mana kita kata telah disampaikan semua sekali? Kalau disampaikan sekali, satu sumber je, kita habis. Bila habis, tak ada dah Nabi berkenaan, selesai dah. Tapi kalau kata Nabi tu
adalah sumber ilmu ghaib. Di samping tu ustaz, samping tu wali, di samping tu habis dah, tak selesai, dia takkan berakhir. Mana rantai itu akan tak berhenti. Pasal Allah Ta'ala nak jadikan sebagai syarat apa, para rasul telah menyampaikan semua sekali apa yang disampaikan, dengan dijadikan sumber ilmu ghaib tadi adalah mereka. Melalui mereka lah disampaikan ilmu-ilmu tadi. Apa pengetahuan tentang ghaib, tentang syurga neraka, tentang apa dosa pahala, tentang apa perkara yang kalau dibuat Allah Ta'ala sayang kita. Itu yang antara benda paling besar. Ada orang kadang dia buat macam-macam cara. Yang kita kata contoh macam bila dalam hadis Nabi SAW ajarkan kita, kalau nak menangis kerana dosa kita dan sebagainya, tak boleh buat benda jerit. Bahkan Nabi tak benarkan kita menjerit, ya Allah daripada orang, tak boleh. Memang ada disebut berkenaan dengan sebut ingatlah Allah sehingga dikatakan kau gila. Uzkurullah hatta yuqal majnun. Okey, hadis ni dipercanggahkan. Ada kata hasan, ada kata dhaif. Kalau sahih ataupun hasan sekalipun, makbul hadis ni, bukan maksud dia orang tu jadi gila. Ni para sahabat, hadis ni depan para sahabat dibacakan. Tak ada seorang sahabat pun buat benda apa yang orang kita buat. Apa salahnya goyang-goyang gitu, dia kata. Kenapa? Sebab kan ayat hadis tu datang, sebutlah Allah, ingatlah Allah sampai dikatakan kamu gila. Pula para sahabat Nabi soalan. Itu sebab kita kata understanding, pemahaman dalil tadi, jangan cuba faham dengan diri sendiri. Yang benda tadi kalau para sahabat tak faham, kita faham, seolah apa tahu? Diorang tak jumpa kebenaran, kita jumpa kebenaran. Kita jumpa kebenaran yang para sahabat terlepas. The miss. Para sahabat nak kerja kebenaran, nak kerja syurga Allah Ta'ala, terlepas jalan tadi. Kita jumpa jalan terbaik berkenaan. Tengok-tengok ke, lompat-lompat ke, menari-nari ke, macam-macam. So konsep ni salah. Macam kalau kita nak menangis kerana Allah Ta'ala, kan Nabi berikan arahan, Nabi berikan satu contoh, galakkan Nabi sebut berkenaan 7 golongan yang akan dipayungkan Allah Ta'ala dengan payungannya pada hari payungan, dengan payungan Allah Ta'ala. Tak ada tuduhan Allah Ta'ala saja di akhirat nanti. 7 golongan berkenaan, antara yang last sekali, the last one, rajulun, seorang lelaki yang perempuan pun dapat juga, zakarallaha khalian, dia ingat Allah Ta'ala sorang-sorang, lalu fafadat ainah, lalu mengalir air mata dia. Mana ini yang Nabi sarankan kepada kita? Macam baru ni ada kes kes dia, hamba Ta'ala, sahabat kita, dia pergi ikut, ada orang bawa dia pergi satu masjid. Sampai di masjid berkenaan, program dibuat lepas isyak ke, dia maghrib, lepas maghrib dia buat sampai darjat isyak, ada ceramah, ada sikit-sikit. Lepas tu tiba-tiba dalam peringkat kawan tu, semua jadi bangun macam jadi macam ya Allah gitu kan. Bagi mudah yang kawan kita ni tak bangun, dia duduk diam. Kita pasal ni kan, apa pasal bangun kan. Jadi lepas dia program tu, ada orang tegur dia, Pak Imam masjid tu tegur dia, kenapa tak bangun? Dia pun saya bangun. Dia kata kalau berdoa dengan Habib dan juga sekian, dengan Rasulullah SAW, kena bangun, kena berdiri. Dalam hadis Nabi SAW, hatta istisqa dan sebagainya, Nabi SAW tak suruh para sahabat berdiri pun. Cuma angkat tangan tinggi tu ya, ketika minta hujan, Nabi ada pernah doa macam ni. Okay. Tapi kadang-kadang Nabi doa macam ni, angkat jari je. Kadang-kadang Nabi doa macam ni tanpa angkat tangan pun. Tapi angkat tangan macam tu kan. Lepas tu menangis. Kalau tengok YouTube ada benda macam ni. Jadi kita kata benda berkenaan, saya minta maaf cakap, saya tengok dalam Kristian ada buat macam tu juga. Kan padri-padri kata, oh Lord, sekarang betul-betul, oh, gitu ramai. Kalau nak betul menangis, tak ada depan orang. Pergi malam, tunggu bangun seorang-seorang tengah malam. Kan ni tengah malam tengok televisyen. Lepas tu nak tak menangis depan orang, kena menangis. Kenapa? So konsep yang salah. Pasal yang kawan tu tanya saya kata, dia kata ada ke Nabi SAW suruh kita untuk berdiri kalau dia kata nak berdoa kerana dia doa bersama dengan baginda atau pakai nama baginda SAW. Saya kata mana ada. Bahkan Nabi SAW tak benarkan para sahabat bangun kalau ada baginda datang. Diorang nak bangun, bila baginda datang dia nak bangun. Nabi kata jangan. Dan dalam tajuk yang lain, kalau kita kata kita mendoakan, kita nak berselawat kata Rasulullah SAW, selawat terbaik yang dibuat dalam solat, anda duduk, bukan berdiri. Sengit pula tu kan, duduk betul-betul sengit kan, duduk dalam keadaan selesa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, anda lafazkan dalam keadaan duduk, tak perlu berdiri. Dan bahkan itu kita kata aturan-aturan yang kita kata benda ni, kita nakkan dapat cinta Allah Ta'ala. Nabi dah tunjukkan jalan, para sahabat faham jalan tadi. Jangan cuba cari yang lain. Kalau orang tu kata saya nampak inilah cara terbaik, pegang benda ni akan mulia, pegang benda ni akan sekian.
Apakah benda ni Allah Ta'ala sayang kamu? Siapa yang boleh berkata macam tu kalau bukan Rasulullah saja? Tu yang pelik kita kata, ilmu ghaib dia tak buka. Zikirlah banyak mana sekalipun, anda jangan perasan bahawa anda telah bersih hati, boleh nampak semua benda. Tapi dalam masyarakat kita, dia macam ada idea tadi. Ni tengok cerita-cerita wali-wali ni masalah. Jalan tahir tak terak lagi. Tak hebat lagi. Ini salah. Anda jangan fikirkan magic. Para sahabat Nabi SAW, ada yang mati, sakit, demam. Bahkan mereka ada kebuluran pun ada. Pernah kebuluran beberapa kali. Ketika Nabi hidup pun ada. Berjalan dengan Nabi SAW dan perjalanan pun ada makan tak cukup. Sampai nak sembelih unta-unta diorang. Lepas tu Umar sarankan, ya Rasulullah, kalau lebih baik kalau dia kata sekiranya suruh orang ramai kumpulkan makanan, kau doakan keberkatan. Lepas tu Rasulullah SAW kata, kalau itu panggil orang. Tu yang bawa tamar, semua bawa. Lepas tu Nabi doakan, semua kutip balik, bekas semua penuh. Itu yang Nabi buat. Tapi bukannya kita kata apa, tak pernah mereka lapar. Kelaparan ada, sakit ada, mati kena taun ada. So jadi secara tak langsung tidak yang macam dibayangkan dalam masyarakat kita. Faham tak? Bila bayangkan kalau orang tu baik sangat, semua benda dibuka, hijab dibuka. Apa sal? Nampak orang ni muka anjing, ini muka babi, ini muka sekian. Gila ke? Kan? Benda ni bukan benda tiap hari. Ini sampai saya ingat ada seorang hamba Allah Ta'ala tu dekat Mekah. Allah Ta'ala ampunkan dia. Mungkin orang lain besar-besarkan cerita. Orang takut salam kan dia. Kalau salam tu kan takut kena lempang. Pasal apa tahu? Dia nampak muka orang tu atas hakikat orang berkenaan. La ilaha illallah wa la syarikalah. Nabi pun tunggu wahyu untuk dibuka bagi dia siapakah orang munafik. Datang kita tiap-tiap hari, pandang orang ni. Tak boleh. Tu Allah Ta'ala isytiharkan dalam ayat tadi yang kita baca. Dia kata, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Dan surah Jin ni Allah Ta'ala zahirkan juga. Dan bahkan dalam ayat-ayat lain, Nabi disuruh supaya kata, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak mengetahui siapa di langit dan juga bumi perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala saja. Stop situ. Mana? Dan Nabi disuruh isytiharkan, qul la a'lamul ghaiba. Dia kata Muhammad, aku tak tahu benda ghaib. Tapi orang kita sering, dia macam kalau dah rapat dengan Allah Ta'ala, mungkin ada dibuka-buka sikit kot. Dibuka-buka sikit kan, rapat kan dengan orang ni, apa benda dalam buku dia tak tahu, silap-silap sikit, duduk dekat-dekat dengan dia dapat tengok lah. Ini dibayangkan kan, dia dibandingkan dengan makhluk. Kalau kita rapat dengan raja, semua rahsia raja kita tahu kan. Mana? Tak, bukan macam tu cara dia. So, ini perkara-perkara yang kena perhatikan balik. Pasal Allah Ta'ala takkan isytiharkan. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Jin tadi, last ayat terakhir, supaya Allah Ta'ala zahirkan bahawa mereka, para rasul tadi, telah menyampaikan apa? Risalah Tuhan mereka. Nampak? Dia tahu dah. Wa ahata min ladayhim, dan juga Allah Ta'ala meliputi kat atas mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada, Allah Ta'ala bilang semua benda dari segi bilangan. Mana tak ada benda yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Supaya kita tahu bahawa semua sekali adalah daripada aturan ketentuan Allah Ta'ala. Bukannya di atas dasar kita ni punya kehendak, tapi kehendak Allah Ta'ala. Banyak orang cakap la haula wala quwwata illa billah. Mulut cakap, tapi perangai tak macam tu. Kan? Cakap rajin, pandai. Kita la haula wala quwwata illa billah, dia kata. Tapi tengok daripada praktikal, langgar habis. Kan? Bila time dia nak tahu kasyaf, tiap-tiap hari kasyaf. Pelik betul. Tapi la haula wala quwwata illa billah. Para rasul pun nak bawa mukjizat, tunggu izin Allah Ta'ala. Yang ini tiap hari buka. Kan? Para Nabi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-38. Allah Ta'ala nyatakan, Ar-Ra'd Ar-Ra'd 38. Okey. Dalam ayat Ar-Ra'd 38, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Walaqad, dan demi sungguhnya, arsalna rusulan min qablik, kami telah utuskan utusan mana, ramailah utusan min qablik, sebelum daripada engkau. Hai Muhammad, sebelum engkau kami utuskan utusan banyak. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan untuk mereka azwajan wa dzurriyyah, pasangan-pasangan hidup, dan juga apa? Anak pinak. Mana rasul ni, para rasul alaihi wasallam yang datang sebelum kau, Muhammad, mereka pun ada anak pinak, ada isteri, ada sekian sebagainya. Punca sebab apa? Sebab ayat ni berkaitan dengan mukjizat. Kalau boleh, Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang. Dia nak kalau boleh semua manusia ni masuk Islam, semua selamat daripada neraka. Itu kerja Nabi SAW. Dia nak semua orang selamat. Hatta kita kata orang yang ejek, dia nak juga orang tu selamat. Tapi dalam kehendak dia tadi, cabaran dia adalah mukjizat yang baginda boleh tunjukkan, dia baginda tak tunjukkan suka hati. Dia akan jadi bila Allah Ta'ala izinkan je. Itu sebab kenapa ada masa para sahabat terpaksa makan kulit kayu. Kan? Yang rebus kemah pun ada. Kulit-kulit kemah, bekas-bekas makanan tu dia rebus balik untuk makan. Dan tak ada makanan, habis.
Itu ada kes macam tu. Tapi Nabi boleh juga banyakkan makanan, tapi Nabi tak buat tiap-tiap hari. Tahu tiap-tiap hari kau kan macam gitu je kan. Kalau ikut kita seronok tiap-tiap hari kita buat. Tapi Nabi SAW tak boleh buat tiap-tiap hari. Jadi kalau boleh, tiap-tiap kali kalau orang bukan Islam ni minta, Muhammad, engkau Rasulullah, Nabi kata, ya, tunjukkan aku bukti. Kan mudah. Kalau macam kad kuasa kan, kalau Nabi-Nabi ni pegang kad kuasa, kan mudah, tiap-tiap hari buka. Macam polis kan, saya polis kan. Okey. Tapi Nabi SAW tak boleh buat macam tu. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi SAW dalam ayat ni, sebelum kau, semua yang datang manusia macam kau juga, bukan malaikat. Mereka kahwin, mereka ada anak pinak. Maksud dia, kalau kahwin ada anak pinak, mesti juga sakit perut, sakit kepala, demam dan sebagainya. Maksudnya fisiologi tubuh mereka manusia, bukan malaikat. Kemudian Allah kata, wa ma kana lirasulin, dan tidak adalah, tidak bolehlah, tiadalah li rasulin, untuk seorang rasul, ay ya'ti bi ayatin illa bi idznillah, datangkan sebarang bukti, sebarang tanda, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izinkan baru boleh keluar, boleh jadi. Macam Musa AS belah lautan, laut terbelah. Bila Allah Ta'ala nak, bukan bila Musa nak. Bila Allah nak, bukan bila Musa nak. Macam banyak makan sikit, bila Allah Ta'ala izinkan, baru Nabi SAW buat. Okay. Bukannya sebab dia likulli ajalin, kita untuk setiap tempoh, bila akan berlaku, bila tarikh berlaku sebagainya, ada tulisan, ada timing dia. Bukannya kita yang kawal. Dengan sebab itu Nabi SAW tak dapat. Tapi itu saya kata, saya masih sembang seorang Allah Ta'ala tu, saya kata kalau orang jalan atas air tiap hari, jin. Dia kata jin, dia direct dia jawab jin. Orang tu kebal peluru, tiap-tiap hari kebal, jin. Orang tu sekian, boleh terbang, jin. Orang tu sekian, orang tu kasyaf tiap-tiap hari, dia diam. Orang tu kasyaf tiap-tiap hari, dia terjawab. Entah cakap apa? Saya kata jin lah. Dia kata kenapa? Saya terangkan. Pasal karamat para awliya, mujizat para anbiya, dia bukan macam pistol simpan poket, nak pakai keluar suka hati. Bila Allah Ta'ala izinkan baru jadi. Ini tiap hari jadi. Pelik ni. Nabi pun tak buat tiap hari. Tu ada hari Nabi SAW kata aku tak tahu. ada hari Nabi kata aku tak tahu. Kan maksudnya ada hari Nabi SAW akan ceritakan benda yang ajaib. Tapi kita tiap hari pandang orang ni sekian, pandang orang ni sekian. Gila ke? Ini masalah kita kata, bila Allah Ta'ala kata a'lamu ghaibas samawati, inni a'lamu ghaibas samawati, aku tahu perkara gaib langit dan juga bumi, dan aku tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu sembunyikan. Wa ma kuntum taktumun. Itu pengajaran daripada ayat berkenaan. Okey, habis mana maksud dia apa? Dia kata bahawa ilmu ghaib adalah milik Allah Ta'ala sahaja, atau bagi siapa yang ditentuai di kalangan rasul. Okey, tiada bagi tukang telik atau selain mereka mengetahui yang ghaib. Tiada. Tapi macam betul, walau macam betul sekalipun. Walau macam betul, tapi macam betul, walau macam betul sekalipun, walau tepat sekalipun benda di telahan orang berkenaan, nafikan. Sebab dia tak berkongsi ilmu dengan Allah Ta'ala. Walaupun nampak macam betul, nafikan. Pasal benda ni berlaku, orang tengah telik dan sebagainya, Nabi SAW, para sahabat kata Rasulullah, tapi dia cakap macam betul, walau macam betul sekalipun. Mereka nafikan, jangan percaya langsung. Pasal tahu hanya Allah Ta'ala. Yang pasal bila datang macam tu, maka mungkin timbul daripada ini kita kata syaitan nak menyesatkan kita. Datang ke barang kalian, Allah Ta'ala izinkan dia untuk datangkan suara. Pergi salam kita, kat rumah tadi awak makan betul awak masuk bilik betul awak sekian, cerita-cerita macam betul lah, semua kena dengan apa cakap. Kita macam wah, kena kabut. Padahal korin kita beritahu korin dia. Lepas tu dia pun cakap-cakap betul pula. Kita macam biar benar, kan? Mana ada, tak ada. Faham macam tu Jadi perkara gaib tadi ada milik Allah Ta'ala sahaja. Okey. Dia kak? Ada kawan saya, dia anak sakit jantung berlubang. Terus? Pergi dokter semua berubat. Terus? Tapi kemudian dia dengar ada satu kawan di Melaka berubat sana. Terus? Orang itu boleh buat macam dia jahit macam itulah. Terus? Terus dia kata di dokter sama adik semua dah dokter. Dia Okey. dokter tengok semuanya sudah. Terus? Apakah itu malah jin? Okey. Kalau dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW dibelah oleh Jibril, bekas tinggal. Ini tak ada apa-apa. Hebat daripada Jibril lagi. Pelik tu. Pelik tu. Dia banyak perkara akan faham sini. Sebahagian manusia ni kan, dia boleh menyihir orang, dan sihir tu berterusan tempoh yang agak panjang. Dia sebagai bomoh. Saya tahu, tu bukan kan? Maksud dia sini. Bila orang kata, tapi ustaz pergi jumpa doktor pun doktor kata sekian. Itu yang akak cerita. Yang orang dah kena, jumpa orang macam ni, konon sembuh daripada kanser. Jumpa doktor kata tak ada, habis dah kanser.
2 tahun lepas tu tiba-tiba mati sebab kanser. Masih lagi ada. Okey, orang kata kenapa doktor tak nampak hari tu? Saya kata doktor terkena sihir. Dia kata apa saya tak kena sihir pula? Apa saya kena sihir? Kan doktor tu jauh. Kalau sekiranya kalau sekiranya Musa AS, bukan setakat dia, semua yang berada keliling Musa ketika dilawan oleh sihir tu, semua yang ada kat kawasan tu semua nampak tongkat, tali jadi ular. Musa utusan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala cerita dalam surah Taha, Allah Ta'ala kata bila Musa nampak tongkat tali jadi ular, Musa takut. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Taha, Allah Ta'ala nyatakan fa'alqaw hibalahum wa isiyahum, lalu mereka pun campak tongkat mereka dan tali mereka. Yukhayyalu ilaihi bisihrihim annaha tas'a. Okey, ni okay. Allah nyatakan dalam surah Taha ayat yang ke-66 66 7 dan 8 Allah nyatakan fa idza hibaluhum wa isiyuhum, maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu ilaihi min sihrihim, dikhayalkan kepadanya Musa tu min sihrihim, daripada sihir mereka, annaha tas'a, bahawa ia adalah ular menjala. Lalu Musa, kalau dia kata Musa kasyaf, macam orang kita Melayu kita suka kasyaf kan, wali, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, lu datang dalam diri dia setakut. Siapa? Musa takut. Kalau dia kata nampak realiti, kita sengih je lah kan, tipu je. Musa takut, Musa ketakutan ketika tu. Lalu Allah Ta'ala kata qulna la takhaf, kami kata jangan takut, innaka antal a'la, kau lebih tinggi, wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'un, campak apa di tangan kanan kau, dia akan telan apa mereka buat. Inna ma sana'u kaidu sahir, apa mereka buat Tuhan tipu daya sihir. Banyak benda macam ni, Kak. Mana orang tu katakan kau boleh buat urubat batin dan sebagainya. 2-3 tahun lepas tu orang tu akan mati dengan penyakit yang sama. Ketika mana kononnya hilang, orang ni pun hilang. Itu pun kan. Jadi kadang-kadang benda tu extend lagi teruk. Pasal apa? Pasal tahu, sihir. Mana benda tak sihat pun. Dan bahkan paling bahaya selain masalah sihat tak sihat tadi, akidah orang tu macam mana? Katakanlah saya berubat, anak saya sihat. Lepas tu akak datang pula bawa anak akak. Tiba-tiba orang tu mati, accident. Dia bukannya Nabi. Nabi pun meninggal, Nabi pun wafat. Ini dia akan mati je, roboh rumah, orang tu mati. Saya cakap apa, Kak? Saya kata, kalaulah hidup lagi pakcik tu, mestilah boleh sembuhkan anak kau. Allah Ta'ala mana? Soalan, question mark besar ni, soalan ni. Allah Ta'ala mana? Dalam kehidupan saya, seorang yang percaya benda berkenaan, Allah Ta'ala mana? Gila, kehidupan kita ni rosak, akidah kita jahanam. Kita jangan lupa masalah sakit kita tadi. Allah Ta'ala jadikan pembersihan dosa. Kita sibuk nak penyembuhan dunia, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut. Ada manusia ni kalau panjang umur makin jahat. Ada orang kalau panjang umur dia makin baik. Allah Ta'ala lebih tahu. Kerana Allah Ta'ala mati kalau orang tak awal supaya dosa tak banyak. Kita lebih tahu, kita tak tahu apa benda keadaan. Dengan sebab itu kita redha dengan aturan Allah Ta'ala, terima dan pasrah. Yang peliknya orang yang duk cakap kata la haula wala quwata illa billah, takkan bergerak sejarah dengan izin Allah Ta'ala. Dia orang paling kuat buat benda ni. Pelik, saya pelik sangat. Dia orang paling suka untuk ajak orang supaya kekal kat dunia. Pegang-pegang baik, pegang-pegang sembuh. Dia orang ajar. Tapi dia orang lah yang mengatakan tidak bergerak sejarah dengan izin Allah Ta'ala. Dia suruh redha dengan Allah Ta'ala. Ajar ni, ajar berkenaan dengan apa penyucian jiwa, pembersihan hati, kulub mesti bersih dan sebagainya. Tapi dia orang yang ajarkan supaya orang percaya dia, kami ada kuasa untuk menyembuhkan anda. Jadi itu melalui jin lah, perubatan tu melalui jin. Ya, saya. Sebab kenapa kadang-kadang orang tu yang banyak jadi kes, lepas tahun 2 tahun tengok datang balik benda tu. Tak bolehlah kita berubat sendiri. Jangan macam tu. Tu sebab macam bila kita kata kita ikhtiar, dia orang kata ustaz, ikhtiar dengan cara yang betul. Contoh, kalau kita lapar, ikhtiar kita adalah makan, bukan yang bumping. Tahu? Kenapa bumping? Lapar. Kan salah. Kan? Contoh macam ikhtiar kena betul. Kalau salah, ikhtiar salah, tak betul lah. Dia dahaga, kemudian tengok televisyen. Kenapa ni? Aku dahaga. Okey, macam ni. Maksud macam ni. Okey, contoh macam ni, ayat Quran. Contoh Allah Ta'ala berikan suratul ayatul kursi.
Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui ajaran Nabi SAW bahawa ayat ni kalau dibacakan, mana kita nak tidur atau siang pagi tadi kita baca, sepanjang siang ni kita jaga daripada jin. Kalau kita baca kita nak tidur malam, mula petang, awal malam, sepanjang malam kita jaga daripada jin. Atau Al-Falaq, An-Nas, Nabi ajar. Nabi kita tahu ini untuk sekian, ini boleh pakai untuk sekian. Al-Baqarah dibacakan, rumah tak dimasuki syaitan selama 3 hari. Nabi beritahu. Ini yang Nabi tunjukkan, apa Nabi arahkan, Nabi beritahu, Nabi galakkan. Maksudnya ilmu ghaib. Okey. Tapi datang saya yang bukan Nabi. Saya kata kalau baca ayat sekian anda tak kena stroke. Ini boleh jadi dah kes. Orang jumpa saya, dia kata ayat tu berbunyi fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Ulang pagi-pagi dan sebagainya. Masalah sekarang, saya tanya orang tu, pakcik lah abang tu. Saya kata dengan dia, abang tahu tak perkataan ni maksud dia apa? Dan surah Hud Allah tak nak ulang banyak kali. Para anbiya kata pada kaum dia, takutlah kamu pada Allah. Dia kata apa kamu tak ada Tuhan selain Allah Taala. Takutlah kamu pada Allah Taala dan taatilah aku. Taatilah Rasul yang datang tu. Nuh cakap, Hud cakap, Saleh cakap, Syuaib cakap, hatta Rasulullah pun cakap. Okey. Mana kalau kita baca balik ayat tadi, tak ada kaitan pun dengan stroke. Saya kata dengan dia, abang tahu tak maksud dia apa? Tak tahu. Okey, sekarang saya terangkan abang apa ayat ni maksud dia. Okey, baca. Lepas tu kemudian saya kata, abang rasa ada tak kaitan antara stroke dengan ayat ni? Tak ada kan? Lepas tu apa macam mana kita nak link kan semua punya. Kalau dia kata macam contoh macam doa Musa AS, doa Musa ketika dia lapar dalam surah Qasas. Kan ketika lepas dia tolong budak perempuan 2 orang tu angkat air, kemudian dia duduk fatawalla ila zil, lalu dia pun duduk bawah teduhan. Wa qala, dan dia berkata, Rabbi, Tuhanku, inni, sungguhnya aku, lima anzalta, terhadap apa kau turun kepada aku, min khairin, daripada rezeki, fakir, amat-amat mengharap-harapkan. Aku lapar sangat ya Allah. Dia duduk diam. Jadi kalau orang tu lapar, tak ada rezeki dan sebagainya, amat memerlukan, maka doalah doa ini. Kena dengan tempat dia, penggunaan sama. Kalau dia berdosa, okey. Kemudian contoh macam bila Adam AS bertaubat Allah Ta'ala dengan melafazkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Kena. Dan bahkan bila saranan untuk istighfar bagi rezeki, istighfar bagi dapat anak, istighfar bagi apa? Bagi dapatkan harta dan sebagainya, hujan turun. Itu dalam surah Nuh disebut. Kan Nabi Nuh sebut pada kaum dia. Dan Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran. Dia kata faqultu astaghfiru rabbakum. Aku kata pada kaumku, ya Allah, minta ampun Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, dia Maha Pengampun. Kalau kamu buat, yursilis sama alaikum midrara, dia akan utus kepada kamu langit ni mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia banyak kamu apa? Harta dan juga anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin, dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dia akan untuk kamu sungai-sungai. Ini kena penggunaan dia dengan tempat dia. Nampak tak? Ayat ni datang sekian. Kalau orang tu dia ikhtiar dengan salah, itulah ikhtiar yang salah tadi. Pergi ambil ayat tak ada kaitan, pergi baca, kenapa? Tapi kalau baca ini awak akan dapat sekian. Anything perbuatan macam tu dikatakan ikhtiar yang tak kena. Termasuk macam tadi kita kata jumpa pakcik tu. Kenapa jumpa dia? Pasal dengan kata dia boleh sembuhkan. Ikhtiar dalam Islam ni adalah pada batasan dia. Dia ada batasan-batasan dia. So bila orang tu cari ikhtiar pada bukan tempatnya, dan dia akan salah. Itu tak boleh, tak sepatutnya berlaku. Sakit, cari jumpa doktor. Hatta Nabi SAW sendiri pun ketika baginda dah tua, dah mula apa, mungkin mula datang sakit-sakit, dia dalam Sunan Tirmizi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bila Urwah bin Zubair tanya, dia kata, ya ummah, dia kata, mak, dia pasal dia panggil, dia kan anak saudara dia, anak Asma. Dia kata, macam mana kau boleh tahu banyak hukum hakam dan sebagainya? Aisyah kata, aku isteri Rasulullah. Lepas tu dia kata, ya ummah, dia kata, macam mana kau boleh banyak bersyair dan sebagainya? Dia kata, aku anak Abu Bakar. Lepas tu soalan ketiga, dia kata, ya ummah, dia kata, macam mana kau tahu perubatan banyak? Datang dia kata, dahulunya Rasulullah SAW, bila baginda mula sakit-sakit, doktor Arab datang jumpa Nabi SAW, dan dia periksa Nabi, dan dia orang pun kata pada Nabi, dia sebutlah, okey, Nabi kena makan ubat sekian, Nabi kena masak ubat sekian, dan akulah dia kata yang masak ubat tadi. Dengan sebab itu dia tahu apa perbuatan-perbuatan, ini rempah ni untuk apa dan sebagainya. Aisyah tahu sebab datang doktor-doktor Arab mengajarkan berkenaan dengan apa ubat yang patut Nabi makan. Nabi tak ada pula kata macam kacau pula baca Quran dia, kan, kacau pula aku disembuhkan oleh Tuhanku sendiri. Tak, Nabi serahkan, Nabi biarkan orang check. Dan bahkan hadis yang berkenaan dengan berubatlah, kan, ma innallaha anzala wa anzala ma'ahud dawa.
Kan Allah Ta'ala turunkan penyakit, Allah Ta'ala turunkan juga bersamanya dengan ubat. Tahulah siapa yang tahu, tak tahulah siapa yang tak tahu. Kan? Jadi Nabi kata, dan dari arahan Nabi, fatadawu ya ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Kan? Wala tadawil haram, jangan berubat dengan benda haram. Dalam Abu Daud, dalam Musnad Ahmad datang. Tapi kisah dia, occasion dia apa? Kenapa Nabi cakap itu? Kes dia, Nabi SAW pergi jumpa salah seorang sahabat. Sahabat ni sakit. Kemudian Nabi kata kepada sahabat yang lain, panggilkan untuk dia tabib, ud'ulahu tabib. Datangkan untuk dia tabib. Lepas tu ada para sahabat yang berkata, ya Rasulullah, anta Rasulullah, engkau utusan Tuhan. Nabi kata, subhanallah. Nabi terkejut. Macam salah faham. Dia kata subhanallah. Tu Nabi kata, Allah Ta'ala tak turunkan penyakit, maka Allah Ta'ala turunkan bersama dia ubat. Maka berubatlah. Mana arahan berubat tadi dalam masalah apa? Cuma konteks hadis baca. Konteks hadis tu bukan masalah suruh jampi. Konteks hadis tu ada masalah apa? Berubat. Jumpalah doktor. Mana ini yang kita kata, salah faham kan? Ustaz ni bukannya dia tahu orang tu sakit apa. Entah orang tu gastrik, entah appendix dan sebagainya. Mana tahu? Sakit perut sangat. Ambil kau, dia kata. Kan? Bukan macam tu cara dia. So konteks berkenaan dengan apa? Ikhtiar. Jangan luar daripada batasan dia. Pasal bila sakit, kan tu saya kata, sakit, lapar, apa? Makan. Kalau ikut logik, tarik nafas pun boleh. Tarik nafas. Lapar. Okey, tahu kenapa? Sebab gula karbohidrat karbon, hidrogen, oksigen berada di udara dengan banyak. So tak payah makan, sedut nafas je. Harap-harap otak tukarkan karbon, hidrogen, oksigen tu menjadikan gula dalam badan. Mudah, tak payah pergi makan. Kenapa tak makan? Apa wafis sama, dia pun baca wafis sama irizqukum wa ma tu'adun. Dan pada langit ni, pada udara ni ada rezeki kamu dan apa dijanjikan untuk kamu. Janganlah lebih buruk. Tu para sahabat tak pakai macam tu. Kali itu Nabi pun buat arahkan para sahabat. Lapar-lapar, tak nafas. Kan? Moga-moga Allah Ta'ala tukarkan karbon, hidrogen, oksigen tadi bergabung menjadi apa? Gula dalam perut anda. Maka anda pun dapat karbohidrat dengan sedut nafas. Jangan salah ikhtiar. Maksudnya kalau sakit, sedia jumpalah doktor. Yang pening kepala. Tapi ustaz ni tahu juga. Dia masalah lah. Ikhtiar salah. Ikhtiar tapi bukan tempatnya. Sebab kita kata macam orang yang kata macam buat benda bedah batin. Ada satu keluarga dulu. Tapi saya kata dengan orang kalau nak meninggal juga bukan cara yang tak ada bukan cara yang kita ingat. Dia ingatkan bahawa nak selamatkan. Keluarga ni alhamdulillah harta banyaklah. Allah Ta'ala berikan rezeki. Jadi anak-anak tu berduit sungguh. Allah Ta'ala buka rezeki. Tapi bila bapak diorang kena kanser kanser usus, diorang hantar ada sekali tu hampir saya dah kata dia jangan buat bukan. Jadi diorang terhantar pergi jumpa orang. Orang kononnya boleh bedah batin. Boleh buang kanser-kanser berkenaan kononnya lah. Pergi beratur ni pukul 3 pagi dan sebagainya. Pergi tak habis lagi kerja lagi. Lepas tu nak jumpa tu upfront tu 4,000 dan sebagainya. Duit. Tak kisahlah. Okay. Anyway, sampai orang tu kata, tak sanggup. Pulang balik duit, tak sanggup. Ini kisah benar. Lepas tu diorang pun bawa pergi hospital. Tapi sebelum hospital tu saya dah berjumpa dah. Dia kata tolong terang ustaz macam cara nak solat kalau orang sakit dan sebagainya. Okey, dah terangkan. Tapi saya sebut, saya kata kalau Allah tarik bukan semestinya dengan kanser. Dan actually memang betul Allah tak jadikan macam tu. Dalam hospital tu diorang keluarga lepas pembedahan dibuat, dia kata minggu awal tu bapak dia kesakitan kan, meracau-racau, cebuk-kembukan dan sebagainya. Saya kata pada dia saya kata bangun seperti akhir malam. Bangun solat. Tak tahu berapa ramai yang buat, tapi alhamdulillah lepas 2 minggu sihat. Ketika 2 minggu ni mak diorang dah mula urut-urut badan, minta bapak dia dah ni lah, boleh duduk dan sebagainya. Tapi nak jadi cerita, pada hari mana bapak dia akan meninggal tu, dia orang malam Jumaat tu diorang balik. Semua balik. Semua sibuk. Yang ni sibuk, urusan macam-macam kan. Yang ni baru balik mandi lah, ini balik sekian. Malam tu ditinggalkan seorang-seorang. Dia minum air, dia tersedak air. Kemudian dia meninggal kerana tersedak air. Kan rentetan kita kata macam-macam akan keluar. Kalaulah tak letak hospital tak saya kata jangan kata kalau. Yang kata kalau. Pasal kita tahu Allah Ta'ala nak tarik nyawa manusia, tapi kita duk sibuk takut ini Allah Ta'ala matikan yang satu lain. Bukan benda tu pun menyebabkan dia mati. Dia meninggal sebab tercekik air, tersedak, minum air tersedak dan meninggal. Tu je. So konsep kita kata kita ikhtiar, tapi ikhtiar yang betul. Dan ikhtiar dengan cara yang salah.
Dan kalau kita patut seorang tu meninggal, Allah Ta'ala meninggalkan dia bukan sebab kerana ikhtiar yang salah. Faham tak? Kadang-kadang kita kata ikhtiar yang betul ke yang salah, tapi kita jaga diri kita daripada tersesat dengan apa? Ikhtiar yang betul. Jangan kita salah faham pula, kan, tahu benda sekian. Dan bahkan saya kata berkenaan dengan tajuk yang orang lepas 2-3 tahun datang balik penyakit tu, siapa yang bomoh tu kena tarik batu karang. Tengok ada lagi. Selesai ada lagi. Betul kena sekali lagi. Apa pasal hari tu dah keluar dah. Ada pula lagi. Macam-macam. Ambil ikhtiar yang ini, ikhtiar yang betul. Yang ikhtiar yang salah. Yang kononnya orang tu pandai dia tu bukan jadi alasan. Kalau orang berurut tu lain, orang berurut tu dia tahu sendi-sendi manusia tu dia kepak. Adalah yang sihir pun ada juga. Yang dia apa? Orang tu duduk sana, dia urut kat sini. Pun ada juga. Itu bentuk sihir panggil. Elakkan. Benda macam tu elakkan. Kerana kita jaga akidah kita. Jika tidak nanti akan rosak dan kita mungkin akan langgar berpuluh-puluh lepas tu. Mana itu kita langgar, kita akan langgar benda lain pula. Yang ini tak boleh jaga, macam nak jaga benda lain? Yang ini, yang asas ni, kita tak boleh jaga. Berkenaan qadar, berkenaan dengan hak Allah Ta'ala dalam masalah hanya dia diminta tolong, benda-benda tu kena jaga. Maksudnya kalau ikhtiar dalam ruangan yang betul. Jangan ikhtiar dalam ruangan yang salah. Bukan pergi. Itu saya kata, cakap nanti macam ngejek orang, tapi benda tu betul. Kalau kata saya cakap macam tu, memang ni macam ngejek lah. Tapi banyak jadi kes orang tu sebenarnya bukannya dia sembuh pun. Hanya setakat disihir, dilihat bahawa tak ada apa-apa dah. Tu masalah. Itu yang kita kata kena baiki betul-betul. Pasal kita kata memang Allah Ta'ala beri kesakitan, kesedihan dan sebagainya. Kalau tak sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan, wal nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Demi semuanya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit daripada apa? Ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan segi harta, wal anfusi, nyawa, was samarat, dan juga tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, beri gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun, orang bila menimpa mereka ni musibah, qalu inna lillah, mereka berkata kami ni, kita ni milik Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Mana dia tahu? Ini dia tahu asas tadi. Bukan disuruh kita pasal benda tu untung atau rugi tu bukan tanda sayang atau benci Allah Ta'ala lagi. Untung atau rugi tu belum lagi tajuk sayang. Allah Ta'ala boleh berikan kerugian pada orang yang dia sayang, keuntungan pada orang yang dia menyampah. Tak? Orang dia benci tapi dia berikan keuntungan macam-macam. So konsep benda berkenaan dengan ikhtiar kita tadi, jangan melapasi batasan Allah Ta'ala. Kalau sakit berubat, dah stop situ. Tapi tak ubat tak sembuh juga. Dia extend tu masalah. Tak sembuh, mana dah ikhtiar pakai yang betul. Macam tadi makan tak kenyang-kenyang juga. Ataupun makan nak makan tak dapat. Try masak nasi, cicak terjun dalam periuk. Kan? Lepas tu masak lagi nasi, hangit langsung. Lepas tu masak lagi nasi, gas habis. Lepas tu masak lagi nasi, okey. Maksud dia tak bagi tu je lah. Kan? Maksud dia ataupun kita bekalan beras habis. Dan maksud dia itu aturan Allah Ta'ala diberi pada kita. Kita usaha, effort kita buat dah. Duit kita ada dah, tapi pergi-pergi tak ada beras ni, sikit pun tak ada. So benda macam tu kita kena faham bahawa itulah aturan Allah Ta'ala bagi manusia. Bukan kita kata effort kita lepas tu buat benda lain. Tak, buat benda betul lah. Lapar makan, dahaga minum, sakit berubat. Tapi berubat dengan cara betul, bukan cara yang salah. Bukan berubat tiba-tiba kan sakit perut, jumpa ustaz. Ada masalah jugalah. Bukan semua benda tu, sebab kita kata bukan untuk semua. Hatta jampi-jampi yang Rasulullah SAW kata dalam masalah demam, masalah ain. Itu masalah demam dan ain. Adapun yang lain tu tak ada. Nabi tak suruh kita kan. Semuanya pergi jampi. Kenapa? Kan dia ikhtiar kena betul pada tempatnya. Bila Nabi izinkan, benarkan dan pakai. Macam tadi kan, ikhtiar dengan apa? Istighfar banyak. Sebab apa Allah Ta'ala buka dalam Quran dengan tajuk tadi? Kenapa ni istighfar je? Tak ada anak, istighfar banyak. Kenapa istighfar banyak? So Allah Ta'ala kata. So betul. Betul. Kita kata ikhtiar kita kena dengan tempat dia. Lebih lepas lah kita jumpa doktor dulu, tengok dulu. Kenapa? Kan? Apa sal? Tak boleh mengandung. Kan? Lelaki tak subur ke? Perempuan tak rahim tak betul ke? Macam mana kan? Check dulu. Kalau boleh dia buat pembedahan. Tak nak pembedahan. Nak baik macam tu je. Nak magic setiap hari ke? Relax lah. Kan? Apa pasal? Jadi asas tu kena jaga. Sebab kenapa kita kata benda-benda yang berkaitan gaib ni, orang kata dia tahu benda gaib dalam orang dah sekian ubat, bohong. Nafikan. Tapi kalau betul, kalau betul sekalipun, walau macam nampak, walau macam betul, nafikan. Kerana Allah Ta'ala dia bersendirian dalam tajuk ni. Sebab dia suruh kita balik pada dia.
Bukan balik pada orang. Kan? Bila balik pada manusia ni, manusia tu hilang, kita akan mengelupur. Habislah kita. Ustaz dah tak ada dah. Tak macam tu. Sebab kita disuruh balik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan hilang selama-lamanya. Itu yang bila berlaku dalam kisah kewafatan Rasulullah SAW. Kan Umar bin Khattab anhu dia buka pedang dia. Kan dia hunus pedang, dia kata, siapa kata Nabi telah wafat, aku pancung kepala dia. Dia kata Nabi pergi jumpa Allah Ta'ala macam Musa, 40 hari nanti Nabi akan patah balik. Abu Bakar datang, Abu Bakar kata duduk. Dia orang ramai ketakutan. Yang Abu Bakar kata diam, duduk. Dia tak duduk. Bila dia tak duduk, Abu Bakar biarkan dia. Abu Bakar kata, man kana ya'budu Muhammadan, mereka menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah, mereka menyembah Allah Ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah Ta'ala ni hidup, tidak akan mati. Ini yang Nabi ajar para sahabat. Mana pengembalian diri kepada Allah Ta'ala semata-mata. Orang kita ni pelik. Apa salahnya ustaz? Betul lah doa direct Allah Ta'ala tak apa. Doa melalui perantara pun tak apa juga. Jangan kata salah. Jangan kata salah pula. Salah lah. Bertentangan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pendafazan kita tiap-tiap hari. Isytihar kita. Tapi kita langgar. Kenapa? Ustaz ni, Wahabi ni kerana tak benarkan kita tawasul. Nabi ajar apa? Soalan tu Nabi ajar apa? Apa Nabi ajar? Ambil lah yang itu. Tapi ada orang buat. Jangan fikir orang buat. Fikirkan apa yang Nabi tunjuk pada para sahabat. Jumhur para sahabat tak beramal dengan macam tu. Yang kita mengelupur ke situ, kenapa? Tu kata ikhtiar salah. Kita barang kita hilang, carilah. Tak jumpa. Jumpa ustaz. Ustaz, carikan barang saya. Ustaz tak tahu dia gaib. Kan masalahnya. Kan jadi apa tempat tumpuan bagi barang yang hilang lah. Ada barang kat sana sekian. Ada. Tak ada dah. Habis dah. Yang cari dah. Apa sal kan? Di mana datangnya kita kata asas Islam tadi? Kita kan macam ni, Islam bukan macam tu. Faham tak? Bukan macam tu cara dia. Kita beramalah dengan Allah Ta'ala, beramalah sama manusia. Bukan macam tu cara dia. Sebab kena jaga bab ni. Ini yang bab kita kritikal. Disebut dalam Quran, nampak macam simple. Tapi dari segi aplikasi akidah, banyak orang langgar. Semua sekutukan Allah Ta'ala dengan tajuk ni. Allah Ta'ala tahu benda gaib, tapi dia buka pada orang. Allah Ta'ala kata dia tak buka pada siapa, kecuali Rasul datang kita. Tapi Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala kata dalam Quran dia tak buka. Tapi lagi. Tak pelik tak? Masalah. Tak tu masalah. Sekarang ni Allah Ta'ala kata tak buka. Datang kita kata buka juga. La ilaha illallah syarikalah. Allah Ta'ala betul ke kita betul? Allah Ta'ala kata dalam Quran surah Jin tadi kan. Dia tahu benda gaib, dia tak buka pada sesiapa. Datang kita, ada ustaz, orang tu rapat sangat Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala buka pada dia. Yang peliknya kan, benda ni fahaman macam ni pada orang Cina pun pakai. Orang Cina sembah patung-patung tu, dia kata itu kan Tuhan dia. Itu atuk nenek dia yang baik dengan Tuhan. Rapat dengan Tuhan. Maka dia minta dengan atuk nenek dia, atuk nenek dia sampaikan kepada Tuhan. Yang dewa yang pakai pedang tu kan. Itu seorang dewa perang, bukan dewa perang. Dia ada kisah dalam sejarah Cina dahulu, ada seorang panglima perang macam tu. Yang ada janggut, ada pedang tu kan. Dia kata invisible. Dia ni payah nak bunuh. Yang pakar dalam peperangan. Tapi Indian mati jugalah. Tapi orang sembah dia lepas tu. Minta melalui dia. Kononnya pasal dia dekat dengan Tuhan. Dewi Kuan Yin, semua manusia semua lahir daripada perut wanita. Semuanya pergi tandas, semuanya sakit perut. Faham tak? Semua yang dia letakkan gambaran tu, tapi dekat dengan Tuhan. Ini alasan dia. So kalau kita orang Melayu, kita buat Islam, kita buat macam tu juga. Ya Allah Ta'ala dengar doa, tapi kita kena perantara juga. Seriously, kan apa beza kita dengan Cina tadi? Apa beza kita dengan orang bukan Islam tadi? Soalan mudah aja. Tak ada beza. Cuma beza dia yang diorang punya buncit kan, tak pakai baju. Yang kita punya ada serban jubah. Tu je. Serius. Tapi benda ni tajuk dia kecil je. Sebut berkenaan gaib, tapi dia luas. Dalam aplikasi kehidupan kita, tak ada siapa kongsi benda dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada siapa kongsi. Dengan Allah Ta'ala. Faham okey. Ya. Macam bila kita satu situasi yang mana macam arwah ayah tadi kan, dia sakit, lepas tu machine support. Ya. Dan one stage doktor cakap kata, okey, doktor beritahu kalau macam ni dia akan macam ni. Ya. Sebenarnya so atas kita nak ni. Dia akan bagi surat sama surat. Dia akan buka satu-satu. Okey. Dia sampai last kali untuk dan tu. Apa dengan dia. Okey. So macam mana tu situasi? Dah buat belum? Dah arwah. Kau kata kan? Sebab nanti pertimbangan kita timbul kat sini, kita faham semuanya berapa sebab tak lah. Tapi bila
tentang uncle apa semua kan. Okey, Sampai dia kata bunuh. ada gitulah. ni. Dia bila orang tu dia support dengan MSN tu, ada orang yang kalau kita koma lain koma, kita cabut alat, dia masih boleh hidup. Dia macam tidur kan, brain death, otak mati. Tapi badan dia berjalan lagi. Itu ada. Itu lain. Itu maksud tu yang tikam pula cekik sebelum mati cepat. Itu masalah. Dia akan buang air dan sebagainya, badan dia akan berjalan. Masalahnya yang macam tu dia kena jaga. Kena mandikan, bersihkan, alih-alihkan badan dia supaya jangan sampai nanti kan punggung dia hilang. Tahu kan? Okey. Yang itu lain. Yang satu lagi yang pakai mesin ni actually kalau dia kata dia dependent pada mesin sebenar-benar sepenuh-penuhnya, para ulama ittifaq bahawa berkenaan tajuk ni dia bukan lagi manusia yang masih lagi hidup. Faham tak? Pasal actually dia sustain dengan benda berkenaan. Dia tarik benda tersebut, putus terus nyawa dia. Maka dan para ulama bercanggahan. Tapi yang diorang berbincang dalam apa dalam Akademi Fiqh Islam sedunia, dan diorang kata benda berkenaan tidak dikata membunuh sebenarnya. Bahkan memang tu benda tu kita tarik je. Dan kalau dia tak hidup, tak hidup lah. Dan benda berkenaan bukannya kalau dia tarik masih hidup, kita tak tahu. Kadang-kadang tarik mati kan, tapi dia sustain lagi. Ini asas dia. Pasal kalau tarik benda tu, dia boleh bernafas sendiri. Maksudnya dia koma biasa. Dia sekat macam pengsan dan sebagainya. So boleh lagi, tak ada masalah, bukan salah pun kita offkan benda tu. Pasal manusia dia punya nyawa dia bukan dengan on off switch tu, faham tak? Okey, pasal kalau orang tu tidur ataupun otak dia tak mati lagi dan sebagainya, benda tu boleh diperiksa. Tak ada masalah. So dalam asas di mana telah disahkan memang tidak ada lagi nyawa pada dia, kan ditutup dia benda tu terus padam. Maksudnya benda tidak lagi bahkan gelombang yang ditangkap ketika tu bukanlah gelombang kehidupan. Adalah sustain tadi tak apa, badan tadi ada tapi nafsu roh dah pisah dah. Dia macam tidur. Disustain, dia bantu dengan alat tadi. Tapi kita kata tak dikatakan membunuh, bahkan dibenarkan. Na'udzubillah lah kita dapat, kalau keluarga kita dapat macam tu, kita minta jauh-jauh, jangan buat lagi. Maksudnya kita minta sekali lagi lah, ujian tu berat. So memang kalau off tiba-tiba dia okey lagi, dan kita tunggulah. Dia kata off terus putus, maksud dia tidak ada lagi nyawa di situ. Okey, faham okey. Seterusnya atau yang terakhir kot, menunjukkan firman-Nya Ta'ala bila Allah nyatakan qul nahbitu minha jami'a, turunlah kamu semua darinya, itu darinya daripada syurga ni, jami'a semua sekali. Dan para ulama nyatakan bila Allah kata qulna ihbitu, dia turunlah kamu semua itu adalah maksud dia Adam, Hawa dan juga Iblis, tiga-tiga fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepadamu daripadaku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai, barang siapa ikut petunjukku, fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka, walahum yahzanun, mereka tak akan berduka cita bersedih. Ini kepada apa? Kepada bahawa jin juga ditaklifkan dengan arahan-arahan ini seperti anak-anak Adam. Maksud dia Allah arah ketika itu apa? Adam, Hawa dan juga Iblis. So maksud dia ihbitu semua sekali, dan maksud dia Iblis juga apa, dan keturunan dia masih lagi ditaklifkan dengan benda yang sama. Maksudnya kalau dia kata kalau Iblis nak bertaubat, dia akan bertaubat. Allah Ta'ala boleh terima taubat dia, tapi dia tak nak bertaubat kerana kedegilan yang dia ada, degil sangat. Macam kita kata Bani Israel yang apa, kita kata apa, kisah apa Abdullah bin Salam kan Bani Israel tu dah cakap dia ni dah orang baik dan sebagainya, tapi bila Yahudi tadi bila Abdullah bin Salam zahirkan dia telah Islam, diorang marah dan diorang kata orang jahat. Depan-depan tu juga dia tukar statement. Jadi keadaan macam ni kita kata yang hampir sama macam Iblis tadi lah. Dia tahu Allah Ta'ala ciptakan dia tahu Allah Ta'ala ciptakan Adam. Tapi pemuliaan Adam ke atas diri dia tu dia tak boleh terima. Jadi last sekali kan dia tak nak bertaubat. Berjanji Allah Ta'ala akan selesaikan anak Adam. So benda ni kita kata, tapi namun begitu keturunan dia dan sebagainya menerima arahan yang sama. Itu sebab kenapa ada jin masuk Islam. Dia macam anak Adam juga. Ini disepakati teradanya oleh di kalangan umat ini. Mana semua para ulama sepakat. Macam mana kita kena, diorang kena. Tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan. Kamu tolak-tolak. Kamu tak percaya ni dengan nikmat mana satu? Which nikmat yang kamu tak setuju? Mana tapi ditujukan kepada apa? Kuma tu kepada jin dan manusia. Okey. Dan disepakati juga terhadap pengazaban golongan penderhaka mereka. Mana golongan penderhaka jin juga akan dimasukkan dalam neraka. Itu janji Allah Ta'ala juga kepada mereka. Sama aja. Macam mana kita akan masuk neraka, diorang pun akan masuk neraka, kita masuk syurga, diorang masuk syurga juga. Adapun pemberian ganjaran kepada yang tak di kalangan mereka, maka di dalamnya ada pencanggahan.
tentang macam mana Allah Taala akan balas. Okey, tapi kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, bila Allah Taala ceritakan berkenaan dengan bidadari, Allah kata apa? Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Tak pernah menyentuh mereka insun, manusia sebelum daripada ahli syurga ni, wala jan, jin pun tak pernah sentuh. Disebut macam tu maksud dia jin pun akan mengalami atau mendapat nikmat yang sama. Sebab bidadari tadi tak disentuh oleh manusia atau jin. Maksud dia kalau dia kata akhirat nanti adalah akan dapat pada ahli syurga tadi, bersih daripada sentuhan dua tadi. Maksud dia benda tu tadi, ini yang juga yang ayat menyebabkan ada para ulama menyatakan jin boleh kahwin manusia. Sebab manusia boleh kahwin dengan bidadari, jin boleh kahwin dengan bidadari, maka manusia boleh kahwin dengan jin. Itu pendapat saja. Dari segi asasnya kita kata benda itu dipercanggahkan dengan dahsyat lah. Itu sebab kenapa di sini disebut berkenaan dengan nikmat yang akan diperolehi mereka, ganjaran macam mana, ada dipercanggahkan. Para ulama tak sepakat, ada kata mungkin lain, wallahu alam. Tapi yang pentingnya kita tahu bahawa kalau taklif Allah Taala berikan, maka diorang pun akan dapat taklif macam kita. Kalau masuk neraka macam kita, masuk syurga pun macam kita jugalah. Okey. Adapun ayat-ayat demikian adalah banyak. Di antaranya firman Allah Taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa idh sarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'una al-Quran, dan ingatlah semasa peristiwa semasa kami menghalakan ke arah engkau hai Muhammad serombongan satu nafaru minal jin, sekumpulan dengan jin. Yastami'una al-Quran, mereka mendengar al-Quran. Itu ada. Dan bahkan mereka masuk Islam, macam yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, dan juga yang dinyatakan dalam Al-Quran Karim, mereka kata kami beriman. So jadi mereka juga ditaklifkan seperti mana kita ditaklifkan, dan wahyu Allah Ta'ala kepada kita adalah wahyu juga kepada mereka. Cuma beza dia adalah kalau para anbiya sebelum umat Islam, maka sebenarnya ayat-ayat atau surah-surah tadi hanya untuk bangsa mereka sahaja. Tapi kalau Al-Quran untuk semua bangsa. Tapi itu sebab kenapa kita kata bila ada orang kata jin Kristian, jin Yahudi dan sebagainya, jin beragama lain tu, ada sikit percanggahan di kalangan para ulama tentang anak-anak nak terima atau tidak. Kerana apa? Kerana kalau ikutkan dari segi masalah masalah Al-Quran ya kepada semua. Tapi kalau anda kata kitab-kitab sebelum Muhammad SAW, ia hanya diberikan kepada apa? Kaum itu saja. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Semua Nabi diutus untuk ke bangsa dia sendiri, tapi aku diutuskan untuk yang hitam dan merah, kul ahmar wa aswadin. So, ada para ulama menyatakan ahmar, aswad maksud dia manusia dan juga jin. Wallahu taala alam. Tapi yang pentingnya kita kena tahu bahawa memang Al-Quran saja yang dia reach out sampai mereka, sampai peringkat berkenaan. Jelas? Okey. Ada soalan? Ya. Tak. Dia bukan. Okey. Ilmu ghaib itu apa? Ilmu ghaib ni actually apa-apa yang ghaib daripada penglihatan kita atau pendengaran kita, sama ada benda tu kerana jarak atau kerana halangan atau kerana tak boleh nampak langsung. Jarak tu dua tau, jarak masa atau jarak tempat. Contoh macam benda yang telah lalu atau benda yang akan datang. Kan dia ghaib daripada kita. Kerana masa, ada yang tempat. Lepas tu ada yang kerana halangan sekatan. Sekatan ni dua lah, satu sekatan macam ni fizikal, satu sekatan yang yang berbentuk maknawi. Contoh macam manusia tak boleh nampak malaikat dan sebagainya. Itu adalah di antara sekatan maknawi yang Allah Ta'ala letak pada kita. Akhirat nampak, alam barzah nanti nampak. Malaikat datang ketuk kita, tak ada macam tiba-tiba kena ketuk, kenapa? Tak. Dia akan nampak. Tapi kalau anda kata di dunia ini, kita kata yang ghaib tadi asas dia itu. Jadi kita apply pada semua benda sebenarnya ghaib ni tadi. Tapi kalau masalah kita disuruh beriman dengan ghaib, yang dituntut daripada kita adalah Allah, para malaikat, akhirat, syurga, neraka dan sebagainya lah. Yang itu yang kita disuruh mesti percaya. Adapun berkenaan dengan masalah benda ghaib dari kita banyak. Kan? Kita kata contoh macam benda yang tak ada depan mata kita, benda akan jadi pada masa akan datang. Benda tu tadi ghaib juga. Tapi bukan benda yang kita kena percaya. Maksud percaya tadi maksud dia kena ada belief yang tertentu, kecuali akidah datang mengajar kita akan berlaku kiamat dan akan gugur bintang, akan terbang bukit-bukit bukau dan sebagainya, macam bulu-bulu berterbangan. Kita percaya. So Al-Quran ceritakan. Kalau dia kata benda tadi kita contoh macam tak ada kaitan, contoh besok saham naik turun, tak ada kaitan. Dia ghaib juga tapi tak ada kaitan dengan akidah. Dia beza sikit. So secara tak langsung kita kata di sini konteks ghaib tadi itu. Yang berjalan atas air itu kan ghaib. Itu yang berjalan atas air, terbang, dapat pertolongan Allah Ta'ala dan sebagainya. Benda tu dipanggil sebagai pertolongan lah, bantuan Allah Ta'ala. Ma'unah, bantuan Allah Ta'ala.
Ya, saya boleh diberikan, tak pelik. Tapi kena padan dengan keadaan. Bila orang cerita berkenaan para sahabat Nabi SAW ada berperang berjalan atas air dan sebagainya, kisah-kisah tadi kena jihad. Tengah berjihad, kita kata keadaan yang tak cukup kegenting, Allah Ta'ala hidupkan keldai yang sahabat mati pun ada. Sahabat ada mati keldai, mati kenderaan, tabi'in mati kenderaan dia mati, keldai dia mati, dihidupkan balik pun ada juga. Zaman sekarang pun boleh berlaku, tapi bukan tiap-tiap hari. Itu beza dia. Semua orang kata tu, Ustaz, okey, soalan tu betul. Tapi bila extend balik, benda tu boleh berlaku tapi bukan tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari orang tu buat magic, Kalau katakan dia mengamalkan zikir tu, dia dikatakan boleh berbuat. macam mana boleh tu? Sebab kita kata siapa janjikan. Saya kata tadi, siapa janjikan zikir tadi boleh terbang. A, Nabi. B, C, dia sendiri. Dia sendiri masalah lah. Pasal kita tak ada benda, kita kata Allah Ta'ala tak terikat dengan kita. Macam di sini, dia tak wajib buat benda kerana kita buat satu benda. Maksudnya kita tak jadi bellboy kita. Tak bellboy kita. Bila kita amal zikir sekian, dia kata okey, kau nak apa? Tak ada. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak nak bagi. Itu hak dia. Dan Orang kita kalau Prof kata kita ada akidah macam macam mana? solat dia akan diberikan jalannya Akhirat dia. Akhirat memang Allah Ta'ala janjikan. Dunia tak. Itu memang Allah Ta'ala suruh. Buat sekian, kejar syurga, Allah Ta'ala suruh. Ya. Bahkan untuk hapus dosa, Allah Ta'ala suruh. Nabi galakkan, Nabi bagi tahu ibadat-ibadat ni untuk hapus dosa. Tapi untuk benda-benda yang itu kita percaya sebab apa? Nabi cakap. Tapi kan kata orang tu kata, kalau solat kamu akan berjaya periksa. Kalau kamu sekian, tak ada janjian macam tu. Kita minta Allah Ta'ala tanpa solat, dengan puasa, dengan bersedekah, dengan apa saja, Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi. Dia tak pernah letak syarat. Yang gatal letak syarat ni kita. Kan kita letak syarat. Kalau sekian, jadi sekian. Jadi zikir-zikir mana yang dijanjikan akan dapat terbang? Tak ada. Kan burung terbang, zikir apa dia baca? Tak ada kan? Macam tu keadaan. Allah Ta'ala nak bantu kita, dia akan bantu dengan cara yang dia nak. Dengan cara yang dia nak. Bukan dengan sebab kita baca sekian. Tak ada. Dia bantu sebab dia nak bagi bantuan. Sebab kita minta pada dia. Dengan hati kita yang tulus, yang kita tak ada ingat lain, kita hanya dia bantu. Walaupun kita dalam keadaan yang tak boleh dibantu, dia akan bantu. Itu sebab bantuan tadi, sebab dia nak bantu. Bukan sebab kita baca ayat ni. Kalau kita bangun seperti akhir malam, sebab dia suruh kita bangun. Dia bagi janji melalui nabinya bahawa waktu tu dia akan berkata, tak ada kesampai minta aku berikan. Dan kita buat ikhtiar yang betul, bangun waktu tu, minta pada dia. Tapi dia nak bagi ke tidak, masih lagi ikut kadar dia. Yang kita kata bangun-bangun terus dapat, tak. Pasal Allah Ta'ala akan bagi ikut kadar apa yang dia nak, bukan apa yang kita nak. Banyak orang salah faham. Dia kata kalau buat sekian dapat sekian. Siapa janji? Allah janji? Tak. Nabi janji? Tak. So siapa janji? Itu problem dia. Jadi benda tu bukan ilmu gaib. Itu adalah amalan-amalan tertentu dan sufism dan sebagainya, yang sebahagiannya tadi kita kata orang buat jadi. Tapi orang buat jadi bukan alasan. Contoh macam saya kata, saya dapat RM50. Saya tak boleh kata, abang nak RM50? Boleh. Pakai baju hijau, naik motor FZ, keluar pukul 8, minta jalan sekian, sampai tempat ni, nanti orang bagi RM50. You kena say the same thing. Kan, mungkin abang keluar macam sama, macam saya buat, tapi abang accident. Saya tak accident. Betul tak? You kena say the same thing. Pasal apa saya buat, saya tak boleh kata orang kena buat benda sama. Kecuali Nabi kata, inilah jalan dia. Pasal itu sebab kita kata, itu yang kita kata, benda ilmu gaib. Jadi kita restrict diri kita, jangan langkau. Sekali kita langkau dan semua orang boleh. Everything is can. Semua boleh. Bomoh siam pun tak apa. Ikhtiar lagi. Pasal apa? Sihir boleh dia gunakan untuk tolak sihir. Ada. Fahaman dalam masyarakat kita percaya tu. Dia kata boleh tak ustaz kita jumpa bomoh siam kerana apa? Ikhtiar. How can? Tak, pasal ustaz, kita kata asas itu salah. Sebab apa salah? Sebab ikhtiar yang tak betul. Faham tak? Jadi benda tu kita kata kita dah tahu dah. Pasal nama ikhtiar, tapi jangan guna cara yang salah. Tu Nabi kata berubatlah tapi jangan berubat benda yang haram. Sama ada pemakanan ataupun cara. So saya tak langsung kita kata macam akak kata benda gaib tadi. Yang berjalan atas air tu kan gaib. Itu dipanggil apa? Pertolongan Allah Ta'ala. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang jadi, kadang tidak. Kadang macam Omar, kan nampak apa jadi berlaku di sana, di sepanjang Jordan peperangan. Tapi dia kena bunuh tak nampak pula apa jadi. Ketika datang orang tu tikam perut dia tak nampak. Ush, siapa nak tikam? Kan? Kita kalau nak boleh situ kan, every time. Ush, bahaya. Bahaya. Tapi tak. Para sahabat tak macam tu pun. Tu sebab kita kata aplikasi pemahaman tadi, faham tapi cara para sahabat. Jangan faham cara kita. Faham cara kita tu buat magic setiap hari tu. Faham cara sahabat, dia jampi orang sembuh tapi tak buka persahabatan Islam.
Dia jampi orang sembuh, orang gila pun sembuh, tapi dia tak buka pusat rawatan Islam lepas tu. Betul? Tak ada klinik kan? Tu maksud dia kenapa? Kerana mereka merasakan kalau Allah Ta'ala bagi jadi, itu ujian untuk iman mereka, penambahan iman. Dan apa? Ujian jangan makin sombong. Kau tidak cakap, kau tahu aku itu doa jadi, jaga kau kan? Orang kita jangan jadi, ya sekali jadi, kalau sekali jadi dia tunggu pula kali kedua. Betul? Ini salah. Dalam Islam tak macam tu. Kita jadi bila Allah Ta'ala nak jadi, selamat bila Allah Ta'ala nak selamat, bukannya sebab kita nak. Minta, buat usaha, tapi jangan kita adakan aturan cara dan sebagainya. So sebab ritual bacaan-bacaan dan sebagainya yang orang buat, kalau buat ini dapat sekian, buat dapat sekian, kalau bukan Nabi yang janjikan, maka orang tu ada masalah. Faham? Okey. Tanya? Dapat? Okey. Dapat jawab dah. Okey, jadi kita berhenti kat sini insya-Allah. Nanti sambung kemudian. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita masuk hukum syariah. Akidah dah habis Kita ya. Macam mana kita nak nasihati yang mana ada kala perbuatan tu memang dia menyakiti hati kita lah. Ibu sakit hati kita. Walau daripada segi sudut memang ada setengah-setengah ada ibu, dia tak nak mengaku dia tahu, walaupun memang jelas ada beza. Beza dia macam ni. Kalau macam mana pun mak kita buat apa, menangkan dia. Jangan kita menangkan diri kita. Sebab time kita kecil dulu, pernah ke kita sakit hati dia? Pernah ke? Aku nak tidur kau jaga kau menangis apa hal kau. Pada pijak kita mati lama dah. Tapi anyway, tu sebab kenapa dia kata kadang-kadang dah makan separuh keringat, separuh orang tua bila sampai umur tertentu dia macam budak-budak balik. Itu kena ingat. Banyak orang tak terlupa bab ni. Dia terlupa bab ni dan dia terlepas janji Nabi SAW. Bila Nabi kata apa? Rahima anfuhu. Rugilah dia. Abu Dhar kata khaba wa khasira man huwa. Rugi dan juga hampa dan rugilah dia. Siapa dia? Rasulullah. Dia berkata man adraka, siapa-siapa yang sempat alal kibari, ketika dewasa atau ketika tua, ahadu walidai, salah seorang mak bapak dia, au kilahima, atau kedua-dua sekali, salah seorang atau dua-dua sekali, tapi walam yadkhul jannah, tak masuk syurga. Dia sempat dengan mak bapak dia ketika dah tua, tapi dia tak masuk syurga, maka orang tu rugi. Nabi kata sebab apa? Sebab pintu syurga tu mudah. Itu pasal betul lah kata. Pasal mak bapak ketika mana kita kecil, dia tak pernah berkira pun. Habis duit kita, kadang nak bagi duit mak bapak kira kan, dah nak bayar bil. Mak bapak kita kembali belanja untuk kita sekolah, tak pernah tanya pun dalam bil. Tak ada. Allah sekian aku nak beli beg, tak ada. Dia akan berikan segala-galanya. Sebab kenapa kita kadang-kadang bila sampai umur dah dewasa, mak bapak kita dah tua, jaga bab ni. Banyak orang terlupa bab ni. Actually tak apa, dia buatlah perangai dia apa, asal jangan kata kita suku kufur dan sebagainya. Dia bukan suka kita kufur pun, Allah Ta'ala kata apa? Wa qul lahum qawlan karima. Kata pada mereka kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. You cannot say pasal mak ni tak reti bahasa ke? Tak boleh. Cannot. Walaupun dia salah. Walau dia hukum carut, walau dia sekian, jangan sekali-kali. Pasal ini adalah batasan paling besar yang kita kata banyak orang salah bab ni. Saya ingatkan macam dia turunkan level mak dia setara dengan dia. Sedangkan tu tak boleh. Tu sebab Nabi kata rugi. Sempat ketika tua tak masuk syurga. Oh, memang rugi. Siapa ni mak bapak tak masuk syurga, mak bapak dia dah tua, dewasa, mak bapak dia tak masuk syurga, dia rugi. Sebab apa tahu? Ini ujian Allah Ta'ala bagi pada anak-anak. Pasal dia kalau dia tengok kan cerita yang Petronas kan, burung apa? Burung murai. Abah ni kan. Lepas tu ingat balik kecil dulu, mana ada pun. Kan mana ada bapak dia pernah dia cakap banyak kali pun abah layan juga. Kadang-kadang kita tengok macam abah pakcik ni sibuk layan anak dia. Tak ada kan abang ni kan. Anak dia cakap apa, nak ikut je. Nak sekian, nak aiskrim, tak ada cakap banyak. Tak boleh, bukan tu. Tak boleh. Tak ada. Abah kata, tak boleh, nantilah beli lain. Mana ada pernah bapak marah. Itu beza dia. Kan mak lagi lah. Kan. Jadi dengan sebab itu kita kata kadang-kadang manusia dilupa. Dia dan memang tak jadikan bila manusia tu makin tua, dia akan mula makin kurang dari segi masalah logik. Dia punya conscious dan sebagainya, menyebabkan menyusahkan anak dari segi masalah luaran lah. Tapi sebenarnya kalau anak tu faham, itu syurga tu. Bergerak bersama tu. Mak datang kan, ada orang tu dia kata mak dia hantar rumah kakak dia rumah adik dia. Dia kan kejap rumah adik sekian. Sampai rumah dia nak pergi rumah sekian. Sampai rumah nak balik sana lah. Dia kata baru sampai nak pergi balik lah. Layan. Serius layan. Itulah syurga anda. Sedang Allah tengah bagi syurga tu. Cuma kita kadang-kadang terlepas, lupa. Oh, itu dah yang syurga kita. Jelas? Okey. Ni ada pengumuman. Pertama, pengumuman kuliah khas Sabtu ini, hari ni lah, 7 Disember, konsep wali yang tercemar oleh Ustaz Muhammad Khairul Anwar. Okey.
kejap lagi dalam 11.30. Dan kemudian kelas baru pengajian malam mulai 9 Januari Khamis 8 suku sampai 95, kelas belajar mengaji Al-Quran dewasa oleh Ustaz Yusuf bin Salah, ya, ustaz kita. Syarat boleh baca Quran. Siapa-siapa yang berminat boleh daftar di kawasan di kaunter Yayasan Taklim. Okey, jadi itu dua pengumuman. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.